Hakim. Oh. Safwan ada kenduri ke? Kenduri kahwin. Tapi rumah dia cakap dekat dengan sekolah. Tu kat mana tu? Ada peta kat sini. Okey. Nak cari dengan sekolah. Tapi yang ni... ini apa ni? Ini balai besar, itu bukan sekolah. Ini apa ni? Balai Seni Negeri. Bukan yang itu. Plaza Center. Sekolah je kat mana? Jumpa pun. Sekolah Menengah Hua Kia. Okey. Dah jumpa sekolah. Tapi... jalan nak pergi sana macam mana? Mungkin... Hai, Sean. Hai cikgu. Buat apa tu, Sean? Itulah, cikgu. Saya nak pergi rumah kawan saya, cikgu. Ada kenduri, cikgu, hari ni. Betul-betul nak buka sempadan negeri nak pergi kenduri ni. Okey, bagus, Sean. Memang betul cara Sean nak cari tempat gunakan peta. Tapi Sean tahu tak? Sebenarnya, peta juga diambil daripada foto satelit. Foto satelit. Apa tu, cikgu? Itulah yang akan kita belajar pada hari ini, Sean. Okey. Jom kita masuk kelas. Jom, Sean. Okey, jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan selaku host anda, dan juga bersama kita pada hari ini seperti mana yang anda dah tengok dah biodata guru pada hari ini adalah Cikgu Azmi. Hai Cikgu. Hai Sean. Sean sihat, Sean? Sihat Cikgu. Cikgu dah makan dah, Cikgu? Dah makan? Ingatkan nak ajak pergi rumah kenduri kawan saya, Safwan. Okey. Boleh kena ikut tu. Lepas ni lah, Cikgu. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP, Cikgu? Kat depan ni ada jam pemasukan. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Sean. Okey, untuk saya pun saya buat sekali lah. Dah seperti mana nampak pun kita berdua pakai pelitup muka dan jarak memang lebih daripada 1 meter, Cikgu. Betul, Sean. Okey, dan untuk hari ni, Cikgu, untuk kelas kita pada hari ni bukan kita berdua saja kan, Cikgu? Betul. Kita ada kawan-kawan saya ada dalam talian bersama dengan kita. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Itulah dia muka-muka ceria yang akan bersama kita pada hari ini. Apa saya akan buat? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Muhammad Daniel Hakim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Daniel Hakim Rosli dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah Darul Aman. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nur Azarina. Assalamualaikum, saya Nur Azarina Ijati binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nurul Ain. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Samsul Tari dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir kita ada, ini kawan karib saya, Aiman. Salam sejahtera, saya Aiman bin Azhar dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu, sebenarnya saya nak tanya sekarang, Cikgu. Apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, Cikgu? Okey, jadi seperti yang telah Cikgu cakap tadi, peta yang Sean rujuk tadi boleh juga dikenali sebagai foto satelit. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah foto satelit. Maaf, bukan foto satelit, foto. Ya betul. Foto. Tengok Sean, tengok sasul lah. Okey, tajuk kita ini adalah foto. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar? Boleh tak kita tengok objektif Cikgu dulu? Okey, boleh, Cikgu. Nanti baru kita tahu apa kita akan belajar kan? Okey. Dekat skrin kan, Cikgu? Ya, dekat skrin. Okey, Baik, jadi kita akan belajar berkaitan dengan foto. Okey, satu tajuk tingkatan 5 yang berada di bab yang kedua. Okey. Okey, baik, seterusnya. Ini ialah objektif yang perlu kita capai pada hari ini. Okey, baik. Okey, yang pertama ialah Cikgu harap murid-murid di rumah dan murid-murid yang berada dengan Cikgu hari ini dapat mengklasifikasikan jenis foto yang ditunjukkan, sama ada foto aras bumi, foto udara atau foto satelit yang Cikgu cakap tadi. Ya, betul. Okey. Kedua, menyebut sekurang-kurangnya 3 kepentingan foto dengan memberikan contoh yang sesuai. Baik. Dan yang ketiga, menyatakan maklumat pandan darat fizikal dan pandan darat budaya yang terdapat dalam foto yang ditunjukkan. Okey. Jadi ini ialah standard pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini. Baik, Cikgu. Okey, seterusnya. Ya, Cikgu.
Sebelum kita ada satu soalan. Okey, cikgu nak tanya soalan kepada Sean dulu. Okey. Apa perbezaan ketiga-tiga gambar yang cikgu gabungkan ni? Okey, apa yang saya dapat nampak Ego? Okey, yang ni saya rasa beza dia adalah dari segi pandangan dia Ego. Betul. Satu dari kita ambil dari atas, atas, depan. dari tepi. Betul. Ya, Okey. betul. Okeylah, dah pandai dah tu. Oh, betul. Okey, dapat. Bijak dah tu. Okey. Sekarang cikgu nak tanya Sean, kalau Sean pergi melancong contohnya. Sean nak tangkap gambar. Sean suka tangkap gambar. Sean suka tangkap gambar dari aras biasa atau dari aras tinggi? Saya biasanya ambil dari aras tinggi lah Ego. Supaya dia punya pandangan pun lagi luas Ego. Dapat nampak lebih. Macam mana pula dengan murid-murid cikgu dekat rumah? Dekat Google Meet ni. Boleh bantu cikgu? Perakaman yang mana satu lebih okey? Tinggi ataupun secara mendatar? Siapa nak cuba? Kenapa gambar merakam di tempat tinggi lebih baik daripada gambar secara mendatar? Boleh? Siapa nak cuba? Okey, Azarina. Pemandangan yang lebih luas. Pemandangan yang lebih luas. Macam Sean cakap tadi lah. Ada tak jawapan lain? Ada jawapan lain? Okey, Aiman. Silakan Aiman. Kelihatan lebih cantik. Kelihatan lebih cantik. Betul juga kan? Ya, betul. Tapi disebabkan dia cakap dalam bidang kajian geografi, jom kita semak jawapan tersebut. Okey. Ini mungkin cadangan-cadangan jawapan yang boleh diterima sebab dalam bidang aspek geografi. Ya. Yang pertama ialah dari aspek lebih jelas. Macam Sean cakap tadi. Lebih banyak aspek boleh dilihat, pemandangan yang lebih luas, pemandangan yang lebih jauh dan lebih terperinci. Jadi kalau Azrina tadi cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Tak tepat. Cumanya dekat Aiman tadi lebih cantik, kenapa tak diterima? Sebab tidak termasuk dalam ruang lingkup geografi itu sendiri, kajian geografi. Tapi cikgu bagi 2 bintang untuk Aiman sebab berani menjawab. Okey, syabas kepada Aiman ya, dapat 2 bintang juga ya cikgu. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu, tapi sebelum tu saya rasa kita akan... Lepas ni ada lagi satu soalan cikgu? Tak ada. Okey, tak apa. Sebab lepas ini kita akan ada persembahan khas daripada cikgu. Kalau anda nak tahu apakah persembahan tersebut, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Gol! Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azmi untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu geografi. Topiknya adalah foto. Okey, baiklah cikgu. Cikgu sebutkan tadi nak buat satu persembahan cikgu. Cikgu sebenarnya nak nyanyikan satu lagu kan cikgu. Ya, okey, silakan cikgu. Cikgu nak nyanyi satu lagu dan lagu tu nanti cikgu kaitkan apa yang kita akan belajar hari ni. Okey, baik. Tapi cikgu. tak sedap sangatlah Sean, tak apa ke? Tak apa cikgu. Saya punya suara lagi sumbang cikgu. Baik. Ini lain sikitlah cikgu nyanyi Jangan marah kalau tak sedap. Okey. Okey. Burung yang berkicauan, air mengalir tenang. Sejuk mata memandang, damai mempesonakan. Padi melambai-lambai, gadis di tepi bendang. Walau panas membahang, tetap manis tersenyum riang. Okey, Sean. Bolehlah kan? Untuk cikgu-cikgu boleh kot. On kau. Tak ada cikgu. Okey. Jadi macam mana Sean? Kita nak kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Okey. Cikgu nak highlight beberapa benda. Okey. Iaitu air, padi dan bendang. Apa tu sebenarnya? Okey. Jadi Sean, bila kita nak bercakap tentang foto, kita perlu kaitkan dengan pandang darat. Okey. Jadi, sebelum tu cikgu nak bagi tahu dulu foto tu apa? Foto ialah satu keadaan yang digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek geografi di satu kawasan. Okey. Elemen-elemen geografi di satu kawasan. Contohnya macam bentuk muka bumi.
kegiatan ekonomi. Dan keseluruhannya mungkin pandang darat. Ya, betul. Jadi, apa itu pandang darat? Jadi, yang cikgu highlightkan ni, inilah pandang darat. Okey, jadi untuk kita pergi lebih lanjut tentang pandang darat, foto, kita mesti kena kenal pasti dulu pandang darat. Okey. Pandang darat ialah subjek ataupun kandungan yang telah kita kuasai semasa tingkatan 1. Betul murid-murid semua? Kita dah kuasai semasa tingkatan 1. Jadi sepatutnya tak ada masalah untuk kita ulang kaji semula. Baik. Jadi cikgu nak tanya murid-murid cikgu berdasarkan modul yang telah cikgu dapatkan, cikgu dah buat. Okey, cikgu dah buat. Boleh tak nyatakan yang mana satu ialah pandang darat fizikal, mana satu pandang darat budaya? Boleh siapa-siapa bantu cikgu? Okey. Mungkin kita perlukan kamera untuk fokus kepada kita punya apa ni, peta, model pandang kita darat cikgu. Okey, siapa boleh cuba? Boleh siapa-siapa boleh cuba? Contoh pandang darat budaya. Okey, Ain, silakan Ain. Jalan raya. Jalan raya. Boleh Sean tunjukkan jalan raya, Ini Sean? yang warna hitam ni. Ya, jalan raya. Ada lagi tak selain jalan raya? Okey, Aiman, silakan Aiman. Padang, cikgu. Padang. Oh, Padang. Okey, Sean boleh tunjukkan Padang? Yang ni ke? Okey, Padang. Okey. Tadi Ada lagi contoh yang lain untuk pandang darat budaya? Okey, silakan Daniel. Sawah padi tu. Sawah padi. Sawah padi. Yang ini ke itu? Ya, sawah padi. Okey, yang kedua ialah pandang darat fizikal. Okey, boleh siapa-siapa bantu cikgu? Pandang darat fizikal, contoh pandang darat fizikal dalam model cikgu ni. Okey, Aiman silakan. Hutan, cikgu. Hutan. Hutan. Boleh Sean tunjukkan hutan yang pada ni cikgu? Okey, betul. Ni, tanah hutan tinggi. Okey. Okey, ada lagi yang lain? Okey, Ain, silakan Ain. Laut, cikgu. Laut. Laut. Oh, di sini. Okey. Kat sini. Laut. Okey, betul. Jadi, untuk pengetahuan Sean, sebenarnya pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berbeza. Pandang darat fizikal adalah pandang darat secara semula jadi. Apa yang tumbuh secara semula jadi. Ataupun apa yang sudah ada secara semula jadi. Contoh laut semula jadi. Namun begitu, pandang darat budaya adalah pandang darat atau ciri-ciri yang dibuat sendiri oleh manusia. Okey. Contohnya tadi, murid cikgu ada cakap berkaitan dengan padang. Sawah padi. Walaupun nampak hijau. Saya baru dia nak tanya. Kenapa yang ini tak termasuk untuk yang apa ni pandang darat fizikal? Fizikal semula jadi, betul. Okey, walaupun dia hijau, kuning kan, kita tahu itu tumbuh-tumbuhan, tapi disebabkan perlu ditanam oleh manusia, jadi dianggap sebagai pandang darat budaya. Oh, okey. Cikgu, kalau yang ni cikgu? Yang ni dia adalah ni satu tasik kan cikgu? Tasik, okey. Yang ni adalah di bawah pandangan darat fizikal kan cikgu? Okey, sebenarnya kita tak boleh terima sebagai pandang darat fizikal sebab tasik itu dibuat oleh manusia. Oh, okey, faham. Maksudnya apa-apa yang dibuat oleh manusia itu dikenali sebagai pandangan darat budaya. Budaya, betul. Okey. Untuk tambahan, murid-murid di rumah boleh juga mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pandang darat ni dalam sumberku. Oh, ada juga lah. Ada juga. Lagi banyak. Akan lebih faham apa yang cikgu cuba cakap sekarang ni. Okey, baik. Okey. Selesai untuk kita kaji berkaitan dengan pandang darat, ulang kaji. Sekarang kita teruskan kepada jenis-jenis foto. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid dan Sean, terdapat 3 jenis foto. Iaitu foto yang pertama, foto aras bumi. Yang kita tangkap gambar secara berdepan lah, aras paras. Ni. Okey. Kemudian foto udara menyerong atau foto udara menegak. Satu jenis tu, foto udara cuma dipecahkan menjadi 2. Dan yang ketiga adalah foto satelit. Baik, cikgu akan detailkan. Cikgu akan detailkan. Okey, sekarang kita bergerak kepada foto aras bumi. Okey, apa itu foto aras bumi, murid-murid? Okey, foto yang diambil secara mendatar pada paras tanah. Macam kita ambil gambar biasalah. Contohnya cikgu nak tangkap gambar Sean sekarang, cikgu tangkap gambar macam ni. So pada paras tanah. Okey. Kemudian menunjukkan apa-apa yang dilihat di hadapan juru foto. Jadi apa yang cikgu nampak sekarang ni itulah yang ditangkap dalam frame. Digunakan untuk menjalankan kajian terperinci tentang manusia dan tempat di dunia. Kena ingat, cikgu suka untuk ingatkan tentang manusia. Okey, manusia menunjukkan pandangan tentang kawasan tertentu dan bukan keseluruhan kawasan. Contoh, Sean, kalau Sean berada di hadapan rumah-rumah kampung tu. Rumah kampung kat sini. Kalau Sean tangkap gambar di situ, menghadap ke sini ya, cikgu? Ke sini, ke arah cikgu. Ke arah cikgu,
Sean agak nampak tak sampai bukit yang digondolkan kuning ni? Yang ni, kalau saya beri kat sini, mungkin... Tak kat gambar mendatar. Kalau mendatar mungkin nampak sikit lah. Sikit kan, nampak ujung-ujung saja. Jadi, dia ada kelemahan dari aspek itulah. Bukan keseluruhan kawasan. Okey, baik. Boleh? Jadi itu kelemahannya lah. Ya, maknanya contoh kalau saya ambil gambar daripada sini, jalan raya gini tu, saya nak ambil menghadap ke saya lah, ke saya kan. Nak ambil gambar saya pula. Tapi mungkin kawasan kat belakang ni tak nampak lah tu. Ya, kat belakang betul. bangunan. Boleh Sean tunjukkan pada murid yang gambar yang cikgu sediakan tu. Okey, yang ini tu. Ya, betul. Okey, saya angkat sikit tu. Jadi kalau Sean tengok, hanya nampak jalan raya. Yang bahagian belakang tu tak nampak Sean. Ya betul. Sebab dia mendatar kan? Dia mendatar. Jadi itu kelemahannya. Tapi dari aspek kegiatan manusia kita boleh nampak dengan jelas. Ya betul. Betul Sean kan? Okey, cikgu teruskan Sean Nanti kita akan patah balik kepada ni untuk bincang lebih lanjut. Okey, baik tu. Okey, seterusnya ialah kita panggil sebagai foto udara menegak. Ada dua jenis, foto udara menegak dan foto udara menyerong. Foto udara menegak dirakam dengan kamera yang dipasang pada drone. Bahagian bawah kapal terbang, helikopter atau belon udara. Kemudian dapat menunjukkan pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya dengan lebih jelas. Okey, kenapa dapat menunjukkan pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya dengan lebih jelas? Sebab dia lebih tinggi berbanding dengan paras bumi tadi. Paras bumi. Jadi kalau Sean tengok dekat sini, kita nampak dari atas. Okey, tapi masalahnya Sean, kita tak dapat tahu apa yang ada dia membuat dalam ni. Betul. Berbanding tadi lebih jelas. Okey, seterusnya ialah foto udara menyerong. Masih lagi menggunakan drone. Tapi kali ini menyerong. Dirakam dari kapal terbang, helikopter, belen udara atau drone pada sudut tadi 90 darjah. Sekarang 30 darjah hingga 60 darjah. Sambil tu cikgu ada tunjukkan video untuk kita tengok sama-sama. Semua dapat lihat juga video. Dapat menunjukkan pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya dengan latar belakang yang lebih luas. Kalau tadi apa masalah kalau aras bumi? Aras bumi tu nampak yang depan je. Latar belakang tak nampak kan? Okey, kali ni kita nampak latar belakang dia. Kita ada satu video nak tunjukkan kan? Ya. Okey, jom kita tengok video tersebut. Jadi Sean, kalau Sean dapat lihat, kalau kita ambil foto aras bumi, kita akan gambar kita akan ditutup dengan bangunan masjid tu. Ya, betul. Tapi kalau guna drone sekarang ni, kita akan dapat lihat sampai ke belakang sana. Ya, betul. Jadi itulah yang membezakan foto udara dan foto aras bumi. Ya. Seterusnya Sean, cikgu akan teruskan untuk foto yang terakhir yang kita akan belajar, itu foto satelit. Ini yang Sean tengok yang first tadi tu. Yang nak cari pergi kenduri tadi tu. Ya, jadi foto satelit ni dia lagi tinggi Sean. Dekat luar angkasa. Dia ambil daripada satelit. Sebab tu dinamakan sebagai foto satelit. Foto satelit dapat menunjukkan kawasan yang lebih luas berbanding dengan foto udara tadi. Lebih luas dari itu berbanding dengan foto udara dan foto aras bumi. Cuma hanya satu je masalah dia. Apa tu? Bila terlampau tinggi, kita tak nampak. Kita akan nampak titik-titik sahaja. Macam ni tak dapat lah. Kalau kat sini bentuk bangunan ke apa tak nampak. Kalau Sean cakap, cikgu, ni Putrajaya. Cikgu, Sean ada kat Putrajaya. Cikgu pun tak tahu Sean kat mana. Putrajaya kat sini. Itulah. Dia ada kelebihan, ada kelemahan lah. Dari aspek itu. Okey. Cikgu akan buat satu soalan sikit untuk uji anak-anak murid cikgu. Okey. Kalau semua dah faham, cikgu nak tanya soalan ni. Foto 1. Agak apa jawapannya? Agak ni foto jenis apa? Murid mana yang nak try? Apakah ini foto di bawah? Okey, Ain, silakan Ain. Silakan Ain. Foto aras bumi. Foto aras bumi. Sean rasa betul tak? Aras bumi saya rasa betul lah itu. Betul, okey. 5 bintang untuk 4 bintang je sebab lambat jawab. Okey, kena cepat sikit lepas ni. Okey, seterusnya sebab sudut rakaman gambar tu sendiri. Okey, seterusnya siapa nak cuba? Nama murid cikgu siapa nak cuba? 2 minggu lagi nak masuk sekolah ni. Kena semangat sikit. Okey, silakan. Azarina. Apa kelebihan foto udara? C. Apa C? Membolehkan perbandingan ciri dua lokasi dapat dijalankan. Betul. Apabila kita foto udara lebih tinggi, dia akan dapat membandingkan dua ciri dua kawasan lah. Kalau aras bumi tak dapat. Okey, betul. Sebab menunjukkan pandangan fizikal dan pandangan budaya yang Sean tunjuk tadi. Okey, baiklah cikgu, dah kita dah tengok dah apa ni jenis-jenis foto kan. Kalau kita nak tahu apakah kepentingan bagi foto-foto tersebut, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Okey. Ya, Safwan. Lepas kelas ni nanti saya datang kenduri kahwin ya. Okey. Lepas ni saya bawa cikgu tau. Okey, baik. Anda sedang menonton slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azmi. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah geografi bagi topik foto. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Tadi kita dah kenali jenis-jenis foto. Betul Sean? Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada kepentingan foto tu. Setiap satu jenis-jenis tu ada kepentingannya tersendiri. Baik. Cikgu nak tanya dulu, murid-murid cikgu semua bersedia akan bagi thumbs up sikit untuk cikgu. Okey, good. Okey, kita teruskan. Okey, Sean. Secara umumnya kepentingan foto ada 7. Iaitu cepat dan mudah, menunjukkan perubahan, perbandingan ciri-ciri, menunjukkan ciri-ciri kawasan, menunjukkan saling kaitan, pelengkap peta, rajah dan graf dan bahan asas melaka. Ini secara umumnya. Okey, cikgu tak mahu terang dekat sini. Cikgu akan terangkan secara detail nanti. Okey, baik. Kita pergi kepada yang pertama, kepentingan foto aras bumi. Okey, ada 3 kepentingan foto aras bumi. Iaitu memudahkan kajian tentang ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya tentang satu kawasan seperti yang Sean tunjuk tadi. Kita dapat tangkap gambar, kita dapat tengok apa yang berlaku di hadapan kita lah. Itu bagusnya. Contoh kalau tangkap gambar sekarang, kita tahu Sean sekarang sedang berdiri. Tapi kalau guna drone, tak dapat lah. Kita tak dapat maklumat terperinci sebegitu. Nampak kepala saya je. Okey, seterusnya membuat perbandingan ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya antara kawasan. Dan yang terakhir adalah melihat perbezaan atau perubahan ciri pandang darat. Contoh, kalau kita tengok dari atas, Sean boleh tunjukkan tak pada murid-murid cikgu yang warna bukit yang warna hijau dengan bukit warna oranye ni? Warna hijau yang ini. Yang ni dengan bukit warna orange. Okey, kalau kita tangkap gambar dari atas, mungkin kita tak dapat detail apa yang terjadi pada dua bukit ni. Tapi kalau foto aras bumi kita dapat tahu. Agak-agak Sean, kenapa bukit ni jadi warna kuning, cikgu kuning kan? Dia warna kuning sebab dah tak ada pokok dah, Ego. Betul, dah digondolkan sebab nak bina hotel dekat atas tu. Yang inilah hotel dia. Ya, itu hotelnya. Okey. Boleh cikgu teruskan kepada kepentingan foto. Ini contoh gambar. Contoh gambar yang cikgu masukkan foto aras bumi. Seterusnya ialah foto udara. Mengenal pasti pandang darat fizikal dan ciri pandang darat sama saja. Ketiga-tiga foto ni dia mesti berkait rapat dengan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Memudahkan kerja pemetaan. Ini yang cikgu cakap tadi ni. Pemetaan yang Sean tunjukkan tadi nak pergi rumah kenduri kahwin tu. Inilah pentingnya kita buat gambar. Kalau kita bergantung saja pada gambar satelit saja kita tak dapat. Kena ada foto udara juga. Dan terakhirlah menentukan jarak. Ini paling special. Menentukan jarak antara dua tempat. Cikgu nak tanya murid cikgu. Siapa yang boleh jawab? Okay, Sean katalah Sean ukur satu kawasan ada 5 km. Jalan 5 km. Macam mana nak lukis dalam satu tempat? Sean tolong angkat peta yang depan Sean tu. Yang ini? Belakang tu. Yang ini? Dalam tu ada jalan sampai 10 km, 20 km. Macam mana 20 km tu nak dikecilkan jadi macam tu? Kita guna apa? Okey, murid cikgu. Kita guna apa untuk untuk kira nisbah jarak dalam peta? Okey, berebut. Okey, silakan Daniel. Kita guna apa, Daniel? Satu jarak dalam peta diwakili oleh skala. Diwakili oleh skala. Jadi, bila kita tangkap gambar, dia tengok jarak tu 5 km. Jadi, kita perlu peta kan? Takkanlah kita perlu kertas 5 km. Jadi, kita perlu kecilkan kan? Kita kecilkan menggunakan skala. Okey, itulah tadi Daniel jawab dengan betul, Ego? Betul. Dan sebabkan cepat, cikgu bagi 5 bintang setengah. 5 bintang untuk Daniel. Terima kasih, Cikgu. Okey, hebat. Okey, ni semua hebat-hebat di sekolah cikgu ni. Okey, baik. Seterusnya ialah ini pandang darat yang kita dah bincang tadi. Jadi samalah pandang darat fizikal, pandang darat budaya. Cikgu rasa tak perlu cikgu terangkan lagi sebab Sean pun dah tunjuk tadi dekat model cikgu. Okey, sama saja. Kan? Ya, sama saja. Okey, seterusnya ialah foto satelit. Ini yang Sean tengok tadi tu. Yang first tadi nak cari jalan. Okey, apa kepentingan foto satelit macam tu? Yang pertama, lebih luas dan terperinci, memaparkan pola guna tanah, menunjukkan fenomena cuaca, memaparkan arah aliran sungai,
ramalan dan perancangan guna tanah dan mengawal aliran trafik. Okey, Sean kena tahu bahawa menggunakan foto satelit kita boleh tahu keadaan trafik di satu jalan. Sebab kita tengok dari atas, luas. Dan kita juga dapat melihat pola guna tanah. Kita dapat lihat macam dari atas, kita dapat lihat okey, kawasan ni pokok dah kurang. Kawasan ni pokok masih banyak. Itu pola guna tanah. Itu kepentingan dia lah, kepentingan dia. Sebenarnya Sean, kepentingan ni macam mana kita nak nampak? Betul ke cikgu? Foto satelit ni boleh bantu kita untuk dapatkan maklumat-maklumat ni. Nanti anak murid cikgu akan tunjukkan macam mana mereka mengkaji tugasan yang telah cikgu berikan kepada mereka. Setiap mereka dah cikgu bagi tugasan untuk cari maklumat-maklumat ni dalam foto yang cikgu bagi. Okey. Seterusnya, sebelum tu untuk mengkaji maklumat tu kita perlu tahu, okey, ni contohlah. Contoh foto satelit. Agak-agak Sean, apa benda ni? Foto apa ni? Macam ada warna biru, warna merah ni mungkin adalah berkenaan dengan pengaliran bukan udara tapi angin ke itu? Angin? Ke haba? Okey, kita cuba tanya murid cikgu pula. Siapa boleh bantu Abang Sean kita? Berkaitan dengan apa foto ni? Okey, Azrina. Untuk meramal cuaca. Untuk meramal cuaca. Sebenarnya ini yang betul, haba tadi. Dan ini melibatkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Untuk kaji cuaca. Macam tu lah. Dari atas akan nampak macam ni lah. Jadi mereka tahulah kat mana nak hujan macam tu. Okey. Jadi cikgu dah cakap tadi bahawa murid cikgu dah diberi tugasan untuk menerangkan ciri-ciri foto tersebut. Tapi ada langkah lah kena buat. Cikgu terang kalau langkah apa dia murid-murid cikgu kena buat. Okey, murid tolong ambil catatan apa yang kena buat. Yang pertama, perhatikan foto, kenal pasti ciri pandang darat. Kita pasti dulu ciri pandang darat, kemudian kaitkan ciri pandang darat tersebut, buat tafsiran, baru buat rumusan. Jadi apa-apa pun mesti kena kaji ciri pandang darat yang terdapat dalam foto. Okey. Tapi ada beberapa cara. Cara yang pertama, kalau foto aras bumi, kita bahagikan macam ni. Panjang sangat cikgu ni. Okey. Kita bahagikan macam ni. Tak dapat. 1, 2. So ni aras. Ini kita panggil latar belakang. Latar tengah, latar depan. Jadi mereka kena bincangkan latar belakang ada apa, latar tengah ada apa, latar depan ada apa. Baik. Itu yang perlu murid buat. Yang kedua, kita tengok pula kalau ni contoh tafsiran foto. Cikgu rasa tak ada masalah. Yang cikgu garis-gariskan ni ialah maklumat-maklumat penting lah. Nama tempat, pandang darat fizikalnya apa, pandang darat budaya apa, latar belakang, latar tengah dan kegiatan ekonomi. Itu maklumat-maklumat yang perlu ada. Boleh murid? Kalau boleh tolong bagi tamsahan untuk cikgu sikit. Sebab nanti nak buat tugasan nanti ni. Boleh? Okey. Faham mereka tu. Okey, baik. Seterusnya ialah foto udara. Tadi foto aras bumi, sekarang foto udara. Kalau foto aras bumi tadi dia ada 3 saja, betul? Kali ni 9. Siapa yang dapat tugasan foto udara, dia TP dia agak tinggi lah. Penguasaan dia agak tinggi. Kita tengok siapa yang dapat foto udara nanti. Kaedah sama saya. Cikgu rasa cikgu tak perlu ulang lah. Kaedah yang sama. Semuanya mesti dapat dengan pandang darat. Cikgu rasa tak ada masalah untuk ni murid-murid cikgu. Untuk langkah yang kedua. Seterusnya ini contoh tafsiran masih sama. Tempat, latar belakang, latar depan, kemudian kegiatan ekonomi. Dia mesti nama tempat, latar dengan kegiatan ekonomi. Yang 3 ni lah. 3 tu sangat penting untuk dibincangkan nanti. Cikgu teruskan. Dan yang terakhir ialah foto apa? Foto satelit. Kita ada 3 kan? Foto satelit. Apa langkahnya? Pun sama juga. Sama lah. Dia mesti melibatkan apa? Ciri pandangan darat fizikal dan pandang darat budaya. Dan tapi yang ini kita kena bahagikan macam mana? Kalau tadi kita yang pertama aras bumi kita bahagi 3. Foto udara kita bahagi 9. Yang ni kita bahagi macam mana? 50 Hero. Bukan lah. Kalau yang ini kita kena bahagikan ikut arah mata angin. Pernah ingat tak? Apa yang atas ni, Sean? Utara Hero. Utara. Selatan. Barat sebelah sana Hero. Barat sebelah ni. Pandai lah, Sean. Barat. Timur, bagus. Sekarang ni kita pergi 8 pula. Alamak. Sekarang 8 dah, Hero. Dah 8. Bukan sekarang, dah lama dah 8. Tapi yang ni lah pasal untuk tafsirkan gambar. Ya, betul. Okey. So kita buat, ni cikgu bagi tips. Macam nak hafal. Ulam, timun, sambal, belacan. Utara, timur,
Selatan. Sambal belacan. 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 Cikgu ulang balik itu tadi apa? Ulam, timun, sambal belacan. Ulam timun. Ya, sambal belacan. Oh, yang ni saya pasti ingat itu. Okey, Pasal kemudian makanan ni saya ingat. ini T kan? Okey, sebelah ni semua T. Okey. Timur laut, tenggara. Okey. B kan? Okey, sebelah ni semua B. Barat laut dengan Ni laut, ni pun laut. okey. Ini? Barat daya. Ya, itu cara hafal dia. Alright. TTTBB. Ulam timur sama belacan. Okey, mudah. Okey. Jadi, kita kena tengoklah kalau timur laut ada apa? Tenggara ada apa? Utara ada apa? Kalau tengah-tengah, kita panggil tengah lah. Kawasan tengah. Okey. Kawasan tengah peta. Baik. Okey, ini contoh pembahagiannya. Sama juga kita ada nama tempat kita ada ciri fizikal, ciri fizikal, ciri budaya, kemudian kita ada kegiatan ekonomi. Okey. Okey, yang ni ada tambah sikitlah pola pertempatan. Okey, tak apa. Baik. Sekarang baru kita nak pergi kepada pembentangan. Okey, baik. Okey. Dah tak sabar dah anak murid cikgu nak bentang. Tadi cikgu dah terang dah langkah-langkah. Ya. Okey. Ini pembentang murid 1. Cikgu lupa dah murid 1 siapa? Itu mereka cabut dari tu. Siapa yang pembentang? Okey, Azrina. Azrina dapat persediaan ke untuk mentafsir foto? Okey, tahniah Azrina. Baik, Azrina. Boleh Azrina tafsirkan foto ini? Silakan Azrina. Foto udara menyerong yang ditunjukkan merupakan sebahagian daripada lebuh raya Trans-Amazon. Okay. Data belakang foto menunjukkan masih terdapat kawasan hutan yang belum diteroka. Okey. Latar tengah foto menunjukkan kawasan hutan cuba dipelihara melalui pembinaan jalan yang tinggi melebihi paras hutan. Okey. Bahagian hadapan kanan foto telah digondolkan bagi tujuan kemajuan pengangkutan. Okey, cikgu tertarik bila dia sebut bahagian kanan, bahagian depan kanan foto. Bahagian depan kanan foto. Ada apa Zarina tadi? Ada pembangunan. Kemajuan pengangkutan. Okey, kemajuan pengangkutan. Jadi kalau kita tengok kat sini dia sebut kemajuan pengangkutan. Ya. Yang tempat lain tak ada tapi Azrina fokus dekat sini. Bagus. Ya. Jadi dia dapat tafsir foto tu dengan baik. Okey, cikgu bagi 5 bintang untuk pembentangan Azrina. Wow, okey. Seterusnya, pembentang murid 2. Sebelum tu agak-agak dekat mana ni, Sean? Yang ni saya rasa dekat kalau kat Malaysia ke? Malaysia. Malaysia, Cameron Highlands je. Okey, senanglah, mudah betul lah. Betul lah. Okey. Okey, Cameron Highlands. Jadi, siapa yang dapat gambar ni hari tu? Siapa yang dapat gambar ni? Ain. Okey, silakan Ain. Foto aras bumi menunjukkan kawasan Cameron Highlands. Okey, foto aras bumi. Betul, Sean? Aras bumi, saya rasa betul. Betul. Okey, teruskan Ain. Data belakang foto menunjukkan kawasan Bukit Bukau yang belum diteroka. Betul? Betul. Okey, teruskan. Latar tengah dan hadapan foto menunjukkan penerokaan manusia untuk ekonomi pertanian teh. Betul. Latar tengah dan latar depan penanaman teh. Ya. Betul. Okey, teruskan Ain. Penerokaan dalam aspek pertanian ini akan berpotensi mengundang kejadian tanah runtuh. Oh, bagus. Cikgu tak terfikir. Betul tak Sean boleh menyebabkan tanah runtuh? Bila kita buang pokok-pokok yang besar-besar ganti dengan pokok kecil-kecil. Ada kemungkinan untuk ada potensi kan? itu. Jadi pelajaran yang baik, murid yang baik perlu beri potensi sebegitu. Maknanya kena tahu bahawa apa akan jadi pada masa hadapan. Ya. Okey, itu murid geografi yang baik. Baik Ain, cikgu bagi 5 bintang untuk Ain. 5 bintang. Wow. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, tapi sebelum kita teruskan Ibu, apa kata kita rehat seketika? Boleh. Dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
mari semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah geografi. Topiknya adalah foto. Dan sebelum kita berehat tadi, dah ada 2 orang murid yang telah membuat pembentangan mereka, cikgu. Betul. Tinggal lagi 2. Jom cikgu kita teruskan. Okey. Terima kasih Sean. Jadi tadi kita sedang menguji tahap penguasaan pelajar untuk tajuk foto kan? Ya. Okey, 2 orang dah selesai. Bagaimana pula dengan 2 orang murid cikgu yang lain? Okey. Baik, kita tengok gambar. Okey, Sean. Jadi ini sepatutnya foto satelit. Ya. Tapi cikgu permudahkan sikit. Kita tengok tahap penguasaan murid cikgu. Kalau dalam keadaan mudah macam ni, mereka dapat tak detect maklumat-maklumat yang ada dalam ni? Okey. Baik, siapa yang dapat gambar ni, foto satelit yang ini? Okey, Aiman. Silakan Aiman. Foto satelit menunjukkan kawasan barat laut. Peta masih terpelihara daripada pembangunan. Okey, tadi cikgu cakap kita mesti bahagikan kepada 8. 8 ya. Okey, 8. Okey. Cikgu ulukis balik utara, selatan, timur, barat. Ni barat laut. Barat. Bukan terbalik tu. Yang tu timur laut. Ni tenggara. Bagus, cikgu saja yang nak uji Sean. Okey. 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 Okey, ni barat daya. Okey, bagus. Okey. Kata tadi barat mana? Barat laut Barat laut betul, hutan simpan damai. Ya. Okey, barat laut belum diteroka, betul. Okey, teruskan Aiman. Penanaman pokok getah di kawasan selatan menunjukkan ekonomi utama di dalam peta ialah penanaman getah. Okey. Betul? Ya. Boleh Aiman? Dah ada lagi Aiman? Itu saja. Yalah. Okey, Ya. jadi Aiman tak dapat menyebut tentang Kampung Maju, Aiman tak sebut tentang sekolah Pekanbaru. Jadi Aiman tak sebut beberapa maklumat-maklumat penting. Ya. Tapi bagus, Aiman dah mencuba. Jadi cikgu bagi 4 bintang untuk Aiman. 4 bintang Aiman. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah peta topo. Okey. Tapi asasnya dia masih diambil sebagai foto satelit lah. Ya, baik. Okey, baik. Saya rasa tinggal Daniel saja. Daniel boleh tolong cikgu analisis kan? Boleh. Foto satelit menunjukkan kawasan timur laut peta masih belum diteroka. Timur laut. Betul, Timur laut, belum okey. diteroka. Ya. Ada hutan di situ. Teruskan, Daniel. Manakala kawasan tengah peta telah dibangunkan untuk kemudahan penduduk. Okey. Kawasan tengah peta. Sean agak-agak yang warna merah ni mewakili apa, Sean? Dia punya jalan raya ya, Betul, Sean. Dan Jadi saya nampak pun ada sekolah kat sana. jadi dia digunakan untuk memajukan Ya. Ada lagi? Daniel? Seterusnya, jalan raya yang meliputi kawasan barat laut sehingga kawasan selatan menunjukkan bandar wawasan merupakan pusat pentadbiran dalam peta. Okey. Barat laut Ya. ke bahagian selatan. Maknanya Ya, macam tu. Selatan kan? Okey. Jadi kawasan ni menunjukkan apa tadi? Daniel, boleh ulang balik? Menunjukkan bandar wawasan. Bandar wawasan sebagai tumpuan? Pentadbiran dalam peta. Jadi bandar wawasan ni sebagai pusat pentadbiran sebab semua jalan raya ke arah bandar wawasan ni. Okey, jadi Daniel dah menunjukkan satu potensi dia dari segi bandar dia. Ya. Jadi cikgu boleh bagi 5 bintang untuk Daniel. 5 bintang untuk Daniel. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Seterusnya ini barulah kita pergi ke soalan yang lebih serius. Serius ni. Serius Okey. Serius ni. Okey, ini adalah contoh soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan di sekolah. Okey, dia bagi satu gambar foto. Cikgu nak tanya, dah tanya murid cikgu, nak tanya Sean lah. Ini foto aras apa, Sean? Ini aras paras bumi, cikgu. Mudahlah Sean kan? Ya. Okey, baik. Apakah ciri fizikal terdapat dalam foto 4? Boleh siapa-siapa bantu cikgu? Apa ciri fizikal yang terdapat dalam foto 4? Okey, Azrina silakan. Pantai, cikgu. Pantai, jelas kan pantai? Okey, betul ya. tak jawapan pantai? Laut boleh, pantai boleh, hutan pun boleh kat belakang sebagai latar belakang dia. Ya. Betul? Okey, soalan kedua. Nyatakan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut. Okey, kita ada laut, pantai, hutan, agak-agak apa kegiatan ekonomi? Okey, murid-murid cikgu boleh tolong cikgu? Okey, Aiman silakan. Aiman nak balas dendam. Tadi dapat 4 bintang je. Okey, silakan Aiman. Nelayan, cikgu. Nelayan, betul. Kita ada pantai, mesti ada nelayan. Betul, Sean? Betul, cikgu. Okey, perkhidmatan hotel, nelayan. Okey. Jelaskan kesan kegiatan manusia. Okey, ini yang kita cakap soalan yang aras tinggi. Ya. Apa kesan kegiatan manusia, perkhidmatan hotel, nelayan ni terhadap kawasan ni?
Apa kesan dia bila kita ada pengetahuan hotel, nelayan? Okey, apa? Silakan Ain. Hakisan tanah, cikgu. Semestinya ada hakisan tanah bila kita bina hotel. Okey, macam inilah. Boleh Sean tunjukkan mana kawasan yang dah akan terjadi hakisan tanah? Semestinya kawasan tu akan berlakunya hakisan tanah. Okey, betul. Pencemaran air, kemusnahan flora dan fauna dan hakisan tanah. Ya, betul. Dan yang terakhir, ini sekiranya salah seorang dari anak murid cikgu dekat depan ni merupakan ahli pencinta alam sekitar, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan ni pencemaran air, kemusnahan flora, hakisan tanah? Macam mana kita nak pastikan benda-benda ni tak berlaku? Silakan, siapa yang boleh tolong cikgu? Okey, silakan Daniel. Melaporkan pada pihak berkuasa. Okey, melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey, sebab Daniel mungkin menganggap dia sebagai ahli pencinta alam sekitar, tapi sebagai seorang murid. Jadi mestilah sebagai seorang murid kita hanya boleh laporkan sajalah. Kita takkan nak ambil tindakan, bahaya. Jangan ambil tindakan pada orang suka hati. Okey, jadi membersihkan pinggir pantai dan melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi kita sebagai seorang murid, itulah tindakan yang boleh kita buat. Ya, cikgu. Okey. Dan saya rasa kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya, cikgu. Okey, boleh. Ya. Oh, ada satu soalan lagi. Kita teruskan soalan yang kedua. Okey, ini agak-agak Sean kita ambil dari mana? Foto apa, Sean? Ini foto jenis apa, Sean? Ini jenis foto saya rasa udara, cikgu. Betul. Foto udara secara menyerong. Pandai, Sean. Okey, baik. Nyatakan fungsi pertempatan dalam foto 5. Boleh siapa bantu cikgu? Foto 5. Apa fungsi pertempatan? Okey, silakan Ain. Perkhidmatan. Perkhidmatan. Sebab apa kita tengok bandar? Kalau bandar ni, Sean, semestinya berkait rapat dengan perkhidmatan. Ya. Okey. Perkhidmatan, pasaran dan peluang pekerjaan. Okey, seterusnya, Sean. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan pertempatan? Agak-agak tu yang banyak sangat rumah-rumah, bangunan-bangunan tu, apa yang menyebabkan ramai orang bertumpur dekat kawasan tu? Siapa boleh bantu cikgu? Okey, silakan Aiman. Pembinaan infrastruktur. Okey, sebab infrastruktur barulah orang akan bergerak ke situ. Contoh orang ke KL sebab apa? Sebabnya ada infrastruktur yang lengkap, berbanding duduk di kampung-kampung. Yang ketiga, pembangunan yang pesat telah menyebabkan kualiti hidup penduduk dalam foto di atas terjejas. Setuju ke tak setuju? Sean, pembangunan pesat ni menyebabkan kualiti hidup terjejas. Ya, cikgu. Betul. Okey. Sekarang terangkan. Siapa boleh bantu cikgu? Terangkan pada cikgu kenapa terjejas. Okey, silakan Daniel. Kos meningkat. Okey, betul. Kalau Sean duduk kat KL ni, Sean duduk kat Kedah tempat cikgu. Nasi lemak pun dah harga beza, Sean. Ya, betul. Okey. Jadi kos hidup penduduk ramai. Menyebabkan pencemaran. Kos meningkat sebab apa? Menyebabkan kemiskinan. Migrasi masuk. Semua nak datang ke sini menyebabkan apa? Pengangguran berlaku. Ini kesan-kesannya. Dan Sean, soalan terakhir. Sekiranya anda sebagai seorang perancang bandar, tadi sebagai ahli pencinta alam, sekarang perancang bandar pula, Sean. Okey, ini contoh soalan tingkatan 5 lah. Bagaimanakah kualiti hidup penduduk dapat ditingkatkan? Bagaimana kita nak pulihkan balik ni? Siapa boleh bantu cikgu? Bagi satu pada cikgu. Okey, silakan Azrina. Membina rumah kos rendah. Okey, kita tengok kos meningkat, kemiskinan. Jadi itulah dekat KL banyak rumah kos rendah yang cuba dibantulah, rumah-rumah pangsa kan, untuk membina bandar satelit, membina rumah kos rendah dan bandar mesra alam. Cikgu rasa untuk maklumat lebih lanjut, murid-murid di rumah semestinya boleh melayari laman web Sumberku untuk dapatkan pelbagai maklumat. Ini pun banyak cikgu ambil maklumat-maklumat daripada Sumberku. Tengok betapa banyak cikgu boleh dapat jawapan dekat sini. Jadi untuk SPM tahun ni semestinya itu adalah satu laman yang perlu murid-murid tingkatan 5 lawati. Ya, betul. Untuk geografi. Dan juga kepada kawan-kawan saya yang menentu kat rumah pun bolehlah rujuk kepada Sumberku kan? Ya, Sumberku. Okey, untuk tambahan pengukuhan, latihan tambahan dan juga latihan pengukuhan. Betul. Ya, cikgu. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada pembelajaran kita hari ini, cikgu. Jadi, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kita perlu tahu bahawa foto merupakan maklumat yang sangat penting untuk kita menghasilkan pemetaan. Sebab dalam geografi, mana mungkin kita tak belajar pasal peta. Tapi macam mana nak buat peta tu? Melalui foto. Jadi jangan cakap ambil gambar biasa-biasa, tengok orang tepi jalan, pergi tangkap gambar tu, dia tengah selfie ke apa ke. Jangan cakap, apa tengah panas tangkap gambar ni. Tak, sebenarnya itulah tugas ahli-ahli geografi untuk mendapatkan maklumat di atas muka bumi, iaitu pandan darat fizikal dan pandan darat
budaya. Jadi foto sangat penting dalam bidang kajian geografi. Okey, baik cikgu. Dan apakah pentasian keseluruhan bagi pembelajaran kita ini ataupun kelas kita ataupun murid kita yang ada dalam talian itu? Okey, melihat pada keseluruhannya keempat-empat murid cikgu memang menguasai tajuk foto pada hari ini. Ya. Okey, mungkin ada yang masih kurang faham. Ya. Okey, mungkin boleh jumpa cikgu nanti untuk dapatkan maklumat tambahan dan cikgu yakin murid-murid cikgu dah tahu bahawa cikgu dah ambil daripada sumberku. Jadi mereka semestinya murid-murid kat rumah akan mula merujuk sumberku lepas ni dan akan lebih fahamlah. Lepas ni. Terima kasih Cikgu Azmi atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Kita ada Azarina, Aiman, Nurul Ain dan juga Daniel yang ada dalam talian bersama kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di slot menengah atas di Didik TV KPM. Jumpa di sana. Didik TV KPM